Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Berita 156 bersama saya, Aina Dirah. Pada Ramadan 2010, negara dikejutkan dengan kes pembunuhan tragis yang melibatkan jutawan kosmetik Datuk Susilawati Lawiyah dan 3 pembantunya yang terdiri daripada pegawai bank Nur Hisham Mohamad, Peguam Ahmad Kamil Abdul Karim dan pemandu Susilawati Kamaluddin Syamsuddin. Pada 12 September 2010, Polis Diraja Malaysia telah mengesahkan bahawa Datuk Susilawati bersama 3 yang lain telah mati dibunuh di sebuah ladang di Banting, Selangor. Mangsa dilaporkan hilang pada 30 Ogos 2010 selepas bertemu dengan rakan perniagaannya atas urusan pembelian tanah. Kita saksikan laporan daripada Wakil Pasukan Diraja Malaysia, PDRM. Saya Raja Syarul Nizam bin Raja Abdul Aziz, wakil dari Polis Diraja Malaysia mengesahkan jutawan kosmetik Datuk Susilawati Lawiyah bersama 3 individu lain mati dibunuh sebelum dibakar dan abu mayatnya dibuang di sebuah sungai berhampiran lokasi kejadian di sini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Datuk Seri Muhammad Bakri Zinin berkata, keterangan itu dibuat berdasarkan pengakuan 4 suspek yang ditahan. Sehubungan dengan itu, katanya, Jabatan Forensik PDRM dan Jabatan Kimia sedang melakukan siasatan bagi mengesahkan penemuan 4 mayat di Ladang Gadong, Tanjung Sepat. Di sini pada Sabtu adalah Susilawati bersama 3 individu lain yang dilaporkan hilang sejak 30 Ogos lalu. Berdasarkan hasil tangkapan polis, terdapat 4 suspek telah mendedahkan pengakuan mereka terlibat dalam satu kejadian pembunuhan yang diklasifikasikan sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 4 mayat yang dibunuh, dibakar dan dibuang abunya di sungai berhampiran tempat kejadian. Katanya pada sidang media di sini. Datuk Seri Muhammad Bakri berkata, polis telah menangkap 8 individu sejak 10 September, antaranya individu bergelar datuk, adik-beradik dan remaja berusia 19 tahun. Menurutnya, dipercayai keempat-empat mayat itu dibakar berdasarkan penemuan tempat pembakaran yang diperakui suspek. Bagaimanapun, kita tidak dapat mengesahkan mereka yang dibunuh itu adalah Susilawati dan 3 individu lain. Kita perlu tunggu hasil siasatan lanjut melalui pengesahan ujian DNA dan sebagainya. Selain Susilawati, 3 individu terbabit adalah pemandunya Kamaluddin Syamsuddin berumur 44 tahun serta pegawai Bank CIMB Kampung Baru Nur Hisham Mohamad 38 tahun dan peguam peribadi Ahmad Kamil Abdul Karim 32 tahun. Mereka dilaporkan hilang sejak hampir 2 minggu lepas semasa berada di Banting untuk urusan pembelian tanah. Seminggu selepas itu, polis menemui kereta BMW milik Susilawati di Pangsapuri, Angsana USJ 1, Subang Jaya dan kereta BMW milik Ahmad Kamil di kawasan perumahan berhadapan sebuah hotel di Subang Jaya. Berdasarkan siasatan daripada PDRM, suspek yang terlibat adalah bekas peguam N. Patamanaban dan pekerja ladang T. Tilayalagan, R. Katavarayan dan R. Matan. Hasil daripada siasatan ke atas suspek, pihak polis mendapat maklumat mengenai keberadaan mangsa dan bahan bukti. Kita saksikan temu bual dan wakil daripada Polis Marin. Saya Nurul Syahidah merupakan wakil daripada Polis Marin Malaysia. Pasukan menyelam Polis Marin Malaysia melakukan operasi pencarian bahan-bahan bukti bagi siasatan kes pembunuhan Datuk Susilawati dan 3 yang lain di Sungai Pancau di Kampung Kancung Laut. Kaedah pencarian yang digunakan ketika melakukan pencarian di sungai pada kedalaman kira-kira 2 hingga 3 kaki adalah dengan menggunakan pengayak bagi menampis lumpur yang berada di dasar sungai serta melakukan pencarian di sekitar kawasan sungai. Bagi sungai yang kedalamannya sekitar 2 meter, kami pihak Polis Marin menggunakan peralatan menyelam bagi memudahkan operasi pencarian bahan bukti. Hasil daripada operasi siasatan yang dilakukan oleh pihak kami berjaya menemukan beberapa bahan bukti. Antaranya, tinggalan abu yang dipercayai milik mayat 4 mangsa yang dibunuh, 3 utas jam yang berjenama iaitu Rolex Seiko dan Longines, 6 keping zinc yang digunakan untuk menutup atau membalut mayat sebelum dibakar, pisau yang panjangnya kira-kira 30 cm, 2 buah telefon yang dijumpai di dalam tali air yang berdekatan dengan sebuah restoran makanan segera, sebatang kayu yang mempunyai kesan kebakaran,
Dan yang terakhir adalah kunci BMW X5 yang dijumpai berhampiran angsana USJ-1. Bahan bukti yang dijumpai oleh polis marin diserahkan kepada pakar forensik untuk siasatan lanjut. Kita serahkan kepada wartawan Sabrina bagi paparan temu bual dengan wakil daripada Jabatan Forensik. Silakan Sabrina. Terima kasih kepada rakan di studio. Sekarang bersama saya adalah Ayu, wakil daripada Jabatan Sains Forensik. Baiklah Ayu, bolehkah Ayu mengupas lebih lanjut Jabatan Siasatan Pakar Forensik mengenai bahan-bahan bukti yang ditemui? Pada 3 November 2011, Dr. Nurliza Abdullah daripada Jabatan Perubatan Forensik Hospital Kuala Lumpur telah mengesahkan bahawa 2030 daripada 2040 spesimen yang ditemui di sebuah ladang dan sungai di Banting berkemungkinan besar adalah tulang atau gigi manusia. Kesemua tulang tersebut telah menunjukkan kesan pembakaran atau pendedahan pada suhu haba yang sangat tinggi iaitu sekurang-kurangnya 800 darjah Celsius dan ke atas. Dr. Nur Hayati Jaafar juga daripada Jabatan Perubatan Forensik HKL pada 10 November 2011 telah mengesahkan bahawa 7 daripada 10 sampel gigi yang ditemui di Sungai Pancau dan Ladang Gadong adalah gigi manusia. Bagaimana pula dengan bahan bukti yang lain? Adakah terdapat sebarang profil DNA yang dapat dikesan? Pada 31 Januari 2012, Pengarah Bahagian Forensik Jabatan Kimia Lim Kong Boon telah mendapati hasil analisis DNA telah mengesahkan penemuan profil DNA Nur Hisham yang diperoleh daripada kesan darah pada kayu kriket. Hasil analisis ini juga mendapati profil DNA Kamarudin dan Ahmad Kamil yang didapati daripada kesan darah pada kepingan zinc yang dijumpai di ladang kelapa sawit Sungai Arah, Banting. Sekian, itu sahaja sesi temu bual kita pada hari ini. Kini kita mendengar ulangan keputusan perbicaraan di Mahkamah Majistret dan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Kami sediakan rakaman wartawan yang bertugas pada tempoh tersebut. Saksikan. Pada 13 Oktober 2010, Pat Manavan bersama dengan Tidai Lagan, Matan dan Kartavarajan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Banting atas tuduhan membunuh Sosilawati, Nur Hisham, Ahmad Kamil dan Kamarudin. Pada 15 Oktober 2010, Mahkamah Majistret Teluk Datuk telah menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun kepada Yu Suresh dan kes rawanan yang mengaku bersalah menghapuskan bahan bukti dalam kes pembunuhan tersebut. 21 Februari 2011, Mahkamah Tinggi Shah Alam telah meminda hukuman penjara 7 tahun kepada 20 tahun ke atas Suresh dan Sarawanan kerana melepaskan bahan bukti dalam pembunuhan itu. Dan pada 4 Julai 2011, kes pembicaraan kes bunuh bermula di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Pada 30 April 2012, iaitu pada akhir perbicaraan kes ini, Hakim Akhtar memerintahkan Patan Manavan, Tidai Lagan, Matan dan Kartavarajan membela diri atas pertuduhan membunuh Sosilawati, Nur Hisham, Ahmad Kamil dan Kamarudin selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Pada 23 Mei 2013, Hakim Akhtar menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas keempat-empat tertuduh selepas mendapati mereka bersalah membunuh Sosilawati dan 3 yang lain. Pada 16 Mac 2017, Mahkamah Tertinggi mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang menjatuhi hukuman mati ke atas ketiga-tiga lelaki itu kerana membunuh Sosilawati dan 3 yang lain. Bagaimanapun, Ketua Hakim Tun Arifin Zakaria yang menyertai sidang 5 panel hakim membebaskan seorang pekerja ladang, Armatan 26 atas alasan kekurangan bukti untuk mengaitkan lelaki itu dengan pembunuhan tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Salam takziah untuk seluruh ahli keluarga mangsa yang terlibat. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.